saya lalu-lalukan pembentangan rang undang-undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia ini yang tepat pada masanya, apatah lagi dalam keadaan negara Malaysia dan rakyat telah terpaksa berdepan dengan beberapa tragedi dan masa yang getir yang bersabit dengan industri penerbangan kebelakangan ini. Dalam tempoh tidak sampai 2 tahun, kita terpaksa berdepan dengan 3 tragedi kapal terbang. Kita juga berdepan dengan masalah kewangan mas yang kronik sehingga melibatkan 6 bilion ringgit wang rakyat yang terpaksa disuntik, dan juga sehingga sekarang nasib kaki tangan mas seramai 6,000 orang masih lagi menjadi persoalan. Malah saya berpendapat sepatutnya rang undang-undang ini dibawa jauh lebih awal, kerana negara kita melalui satu proses perkembangan industri penerbangan yang rancak lebih 10 tahun yang lepas pun. Tetapi penswastaan itu yang melibatkan Air Asia, kemudiannya dengan Malindo dan beberapa penerbangan-penerbangan yang terus diumumkan sekarang, penswastaan dan perkembangan itu berlaku tanpa ada satu kerangka undang-undang yang boleh menjadi dengan izin regulator. Jadi sebab itu saya sebenarnya berpendapat sepatutnya rang undang-undang sebegini dibawa 10 tahun yang lepas, bukannya pada kali ini. Baik. Industri penerbangan di Malaysia ini akan terus berkembang, dan untuk ia berkembang bagi kepentingan rakyat, satu prasyarat yang paling utama ialah ia mesti boleh bersaing secara adil. Mana-mana syarikat swasta yang mahu mengusahakan kapal terbang, penerbangan, mestilah mempunyai ruang dan diberikan sepenuh peluang untuk bersaing di antara satu sama lain. Dan jaringan pengangkutan udara yang berkembang dengan baik adalah baik untuk rakyat, kerana kita dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Jaringan pengangkutan darat juga masih lagi terputus-putus. Contohnya, sekarang ini lebih mudah dan lebih murah untuk penduduk di Kelantan contohnya menggunakan khidmat kapal terbang berbanding dengan mengambil pengangkutan darat, kerana tiadanya satu lebuh raya yang terus daripada pantai barat ke pantai timur terus ke Kelantan. Begitu juga di kawasan-kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Maknanya menaik taraf dan meluaskan lagi khidmat penerbangan untuk kegunaan rakyat ini adalah salah satu strategi pengangkutan yang sepatutnya diutamakan oleh kerajaan. Dan untuk memastikan itu berjaya, tidak boleh lari daripada memastikan bahawa ada persaingan yang adil dan saksama bagi mana-mana syarikat yang mahu turut serta. Sebab itu kita mesti bermula, sementara saya melihat dan memuji pembentangan ini, tetapi saya ragu-ragu dan kurang yakin kalau persaingan dan kesaksamaan itu adalah prasyarat utama untuk memastikan strategi ini berjaya. Tingkah laku kerajaan itu saya kurang yakin. Mungkin rang undang-undang boleh dibuat, tetapi kalau perangai dan juga tingkah laku kerajaan tidak mengutamakan ketelusan, persaingan dan juga kesaksamaan, maka segala undang-undang ini akhirnya tidak akan berkesan. Sebab itu saya nak tarik perhatian Dewan, ia mesti bermula daripada kesungguhan dan iltizam kerajaan yang ada di bawah pimpinan yang amat berhormat Pekan, terutamanya dalam bab-bab bersabit dengan penerbangan awam yang digunakan oleh kerajaan ini. Perlu ada bukti bahawa pentadbiran beliau ini akan mengutamakan ketulusan dan juga persaingan. Sebab itu saya tidak boleh lari daripada menarik perhatian Dewan Datuk Yang di-Pertua kepada kontrak-kontrak penerbangan yang melibatkan kerajaan, iaitu subjek utama saya jet peribadi yang digunakan oleh Perdana Menteri dan juga jemaah-jemaah menteri. Sebab kalau betul
kerajaan serius untuk memastikan bahawa persaingan ini sama, telus dan terbuka, sepatutnya ia mesti dimulakan dengan kontrak penerbangan dan perkhidmatan jet yang diambil oleh kerajaan dan Perdana Menteri. Sebaliknya, yang dibuat oleh Perdana Menteri dan juga pimpinan ialah menganugerahkan secara rundingan terus kedua-dua kontrak ini kepada satu syarikat yang sama. Ada dua kontrak. Satu kontrak membeli jet baru, satu kontrak yang dipanggil operasi, penyelenggaraan dan juga pengurusan. Kedua-dua ini diserahkan secara rundingan terus kepada satu syarikat yang dipanggil Jet Premier One Sendirian Berhad. Tidak ada sebarang kontrak atau tender terbuka. Hanya orang itu, dan saya tak tahu kenapa syarikat itu yang diberikan kontrak. Jumlah kontrak yang diberikan kepada satu syarikat itu, kontrak beli jet baru 465 juta ringgit. Kontrak penyelenggaraan operasi dan pengurusan jet ACJ 319 sedia ada, akan disambung bagi tempoh 7 tahun sehingga 2022 bernilai 400 juta ringgit. Kontrak penyelenggaraan jet yang baru ACJ 320 bagi tempoh 15 tahun bernilai 690 juta ringgit. Maknanya satu syarikat itu dengan hanya menguruskan 2 kapal terbang peribadi yang digunakan oleh pembesar dan pimpinan negara bagi tempoh 15 tahun akan mendapat 1.4 bilion ringgit tanpa ada tender terbuka. Kalau dibuat tender terbuka, sudah tentu lebih banyak syarikat-syarikat lain yang boleh turut serta, dan saya yakin itu akan menyemarakkan lagi industri dan sektor penerbangan. Kalaulah rang undang-undang ini bertujuan untuk menyemarakkan sektor penerbangan awam kita, bukankah yang paling baik kerajaan mesti menunjukkan teladan dengan memastikan kontrak-kontrak penerbangan awam kerajaan itu mestilah dilakukan secara telus melalui tender terbuka, yang saya mohon supaya Menteri jawab selepas ini. Kemudian apabila kita lihat kepada rang undang-undang, bukan sahaja tabiat yang menolak ketelusan itu ditunjukkan dalam amalan sekarang, dalam rang undang-undang juga ada tabiat yang menolak ketelusan apabila ia bersabit dengan kontrak-kontrak penerbangan kerajaan. Contohnya, ya, ahli dewan perlu tahu, kalau yang belum baca balik, ahli dewan perlu tahu bahawa pada kala semua khidmat penerbangan awam, daripada helikopter, kapal besar, kapal kecil, semua perlukan lesen dan permit daripada Suruhanjaya ini, tetapi sebarang kontrak penerbangan yang melibatkan kerajaan dikecualikan daripada lesen ataupun permit daripada Suruhanjaya ini. Saya nak tanya Menteri, kenapa perlu dikecualikan? Apakah kapal terbang yang Perdana Menteri dan isteri nak naik ini tidak perlu lesen? Kenapa kapal terbang yang melibatkan kerajaan tidak perlu lesen dan permit daripada Suruhanjaya, sedangkan semua yang lain perlukan permit dan lesen daripada Suruhanjaya? Saya bukan jealous kalau ada orang nak kata ini cemburu. Saya bimbang. Kalau rang undang-undang ini sepatutnya untuk menjamin mutu, untuk menjamin kualiti, keselamatan, sepatutnya yang perlu dipastikan ada lesen dan permit adalah penerbangan yang melibatkan Menteri, Perdana Menteri dan keluarga lah. Kerana kita nak pastikan penerbangan itu selamat, seperti yang Baling sebut sebelum ini. Beli jet baru nak bagi selamat, tapi beli jet baru tak bagi lesen dan permit. Macam mana nak selamat? Jadi sebab itu, ya, saya ada berapa tak lama dah, ya, Datuk Yang di-Pertua, tak tua tajuk. Saya nak kembali juga kepada rang undang-undang ini, ya. Sebab itu sementara kita menyokong perlu ada kerangka rang undang-undang yang mengawal industri seperti ini, tetapi dia tidak boleh lari daripada roh yang paling utama kalau kita nak berjaya, iaitu mesti telus, mesti saksama dan mesti terbuka.
Dan yang itu yang saya paling bimbang sekali apabila membaca rang undang-undang ini, kerana tidak ada satu klausa ataupun fasal pun yang memberi jaminan dan komitmen bahawa kuasa yang diberikan kepada Suruhanjaya ini akan dilaksanakan dan juga tanggungjawab itu akan dipikul dengan penuh ketulusan, dengan penuh keterbukaan dan juga dengan izin transparent and accountable manner. Sebab itu kalau tidak ada satu pun fasal yang menyentuh mengenai keterbukaan, yang menyentuh mengenai ketelusan, yang menyentuh mengenai kebertanggungjawaban, macam mana kita nak yakin bahawa Suruhanjaya ini apabila ia berfungsi kelak, ia akan dapat menjalankan tugasnya dengan memastikan persaingan itu berlaku dengan adil dan saksama. Pada masa yang sama, Datuk Yang di-Pertua, rang undang-undang ini pada kala ia memberi kuasa yang cukup besar kepada Suruhanjaya, iaitu Suruhanjaya mempunyai kuasa mutlak untuk memberi lesen dan permit dan juga segala peraturan-peraturan yang lain, tidak langsung disebut atau diperincikan, malah tidak diberikan prinsip pun bagaimanakah pemilihan ataupun mekanisme lesen atau permit ataupun syarikat-syarikat penerbangan baru itu akan dinilai demi menjamin keterbukaan, ketelusan dan kesaksamaan. Maknanya apa dia? Kalau kita tidak berhati-hati, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia yang baru ini akan menjadi lubuk emas kepada sesiapa yang mengawalnya. Kerana di dalam tangan pengurusi dan mereka yang mengawal Suruhanjaya ini ialah permit untuk diberikan kepada sesiapa yang nak buka syarikat kapal terbang baru. Kalau kita tahu bahawa Malaysia memang kita nak jadikan hub penerbangan, dan kita tahu lebih banyak syarikat memerlukan lesen untuk membuka syarikat penerbangan baru, bukankah cara yang terbaik untuk kerajaan ialah memastikan mekanismenya adalah secara bidaan terbuka ataupun telus, supaya mana-mana syarikat yang berkebolehan dan berkemampuan secara kewangan dan teknikal boleh membuka syarikat penerbangan. Tetapi oleh kerana prinsip keterbukaan dan ketulusan itu tidak disebut atau dimasukkan langsung di mana-mana tempat dalam rang undang-undang ini, maknanya kuasa itu adalah kuasa mutlak yang boleh digunakan sesuka hati oleh pengerusi ataupun sesiapa yang mengawal Suruhanjaya ini. Jadi ini sudah tentu akan melibatkan dan mengundang pelbagai tuduhan mengenai kroni kapitalisme dan juga hanya rakan-rakan tertentu yang mendapat lesen. Sebab itu saya minta supaya menteri ambil perkara ini secara serius. Mungkin Suruhanjaya lain yang melibatkan pemberian bandwidth dengan izin telekomunikasi, kita tidak ada, jadi kita tidak sempat minta supaya dimasukkan. Kali ini saya minta juga sokongan rakan-rakan Barisan Nasional supaya di dalam rang undang-undang ini dijelaskan secara terperinci pemberian lesen syarikat kapal terbang baru mestilah dibuat secara telus, secara terperinci, mengikut mekanisme yang mengambil kira kemampuan teknikal dan kewangan, bukannya menyerahkan kuasa bulat-bulat kepada Suruhanjaya, kerana itulah yang akan menyebabkan makin berkembangnya rasuah selepas itu. Anda boleh menjelas sikit? Sekejap saya. Okey. Kelana Jaya bangun. Terima kasih Datuk Speaker. Lepas Kelana Jaya, Wabi Pandan gulung ya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Pandan. Pada perkiraan saya dah tengok AirAsia tu market cap dia lebih kurang 6.2 bilion, ya. MAS punya market cap 4.8 bilion. Dan ground crew, ground operation semua di bawah Suruhanjaya ini. Pada perkiraan saya lebih kurang, saya rasa industri ini lebih kurang 15 sampai 20 bilion. Setuju atau tidak? Suruhanjaya ini seperti yang saya sebut adalah Suruhanjaya yang akan menjadi begitu berkuasa, bukan saja dari segi nilai tetapi jumlah pekerja dan juga nyawa
rakyat yang terlibat, terutamanya kalau penerbangan awam ini dilebarkan di Sabah dan Sarawak. Jadi sebab itu kita perlu teliti betul-betul dan pastikan, kerana risiko kewangan, risiko nyawa dan risiko reputasi negara seperti mana yang kita telah alami dalam setahun 2 tahun yang lepas yang berkait dengan sektor penerbangan ini adalah risiko yang besar. Datuk Yang di-Pertua, saya nak gulung dengan menyebut perkara-perkara berikutnya. Selain daripada 2-3 kebimbangan itu, saya juga ingin mencadangkan supaya perkara-perkara berikut dititik beratkan dan dimasukkan di dalam pindaan yang menteri boleh bawa kembali ke Dewan. Pertama, dari segi perlindungan pekerja industri, rang undang-undang sedia ada ini menyebut tentang perlindungan syarikat penerbangan, menyebut tentang perlindungan dan kepentingan pengguna, menyebut tentang perlindungan lapangan terbang, tetapi tak sebut tentang perlindungan pekerja-pekerja dalam industri yang ada dalam 20-30 ribu orang itu, dikala soal kebajikan pekerja mas ini yang akan dipecat ini adalah satu perkara yang sensitif. Saya mencadangkan dan mohon supaya menteri ambil kira perkara itu, supaya dipiagamkan dan dimasukkan di dalam akta ini bahawa Suruhanjaya ini juga bertanggungjawab untuk melindungi nasib pekerja-pekerja, kerana kita tahu industri penerbangan adalah satu industri yang selalu menghadapi risiko kewangan yang menyebabkan orang kena pecat. Perkara kedua, Datuk Yang di-Pertua, saya juga bimbang kerana rang undang-undang ini tidak menyentuh langsung mengenai perkara bersabit keselamatan ataupun dengan izin health and safety, sedangkan industri penerbangan adalah industri yang paling sensitif dengan soal keselamatan ini. Saya minta supaya menteri kembali rujuk semula dengan kumpulan teknikal supaya sekali lagi prinsip dan komitmen dan peraturan mengenai keselamatan dan teknikal penerbangan itu dimasuk dan dipiagamkan di dalam rang undang-undang, bukannya diperincikan di dalam peraturan-peraturan kecil yang ditetapkan kemudian oleh Suruhanjaya. Yang terakhir, saya ingin mengajak Dewan supaya meneliti dengan baik-baik kuasa besar yang diberikan terhadap Suruhanjaya ini, kerana Suruhanjaya ini mempunyai kuasa mutlak untuk menetapkan harga, tambang, yuran dan segala yang berkaitan dengan industri penerbangan. Saya tidak yakin bahawa jika kuasa ini dipusatkan ke dalam satu Suruhanjaya, itu adalah baik untuk industri dan untuk rakyat keseluruhannya. Saya cadangkan supaya untuk membantu rakan kita Bentong di Kementerian Pengangkutan, sebahagian kuasa itu perlulah dipecahkan di antara Suruhanjaya dan juga kementerian, bagi memastikan dengan izin ada check and balance, Datuk Yang di-Pertua. Bukan semua kuasa yang bersabit dengan harga, tambang, yuran, cukai, semua dipusatkan di dalam Suruhanjaya ini. Jadi akhir sekali, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada menteri. Sementara saya mengalu-alukan rang undang-undang ini, saya juga mohon supaya perkara-perkara tadi dibawa balik, pindaan dibawa semula, dan yang paling penting, soal mengenai ketelusan, kesaksamaan dan keterbukaan persaingan ini perlulah dimasukkan terus ke dalam rang undang-undang, supaya ahli-ahli Suruhanjaya nanti tidak mempunyai kuasa mutlak untuk buat sesuka hati seperti yang pernah kita lihat sebelum ini. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,